Salam sejahtera semua. Hari ini cikgu akan masuk ke bab yang baru. Bab yang baru ini adalah bab 7 yang tajuknya adalah pelan dan dongakan. Ini boleh ditemui dalam surat 168 teks ya. Baiklah. Apa yang Anda akan pelajari dalam topik ini adalah seperti berikut. 7.1 kita akan belajar apa artinya unjuran ortogon. Kemudian 7.2 pelan dan dongakan. Ini topik ini lebih banyak melukis sebenarnya. Jadi pengiraan adalah dikurangkan. Baiklah, kita akan masuk kepada 7.1. Kita mau memahami apakah konsep-konsep yang ada dalam topik pelan dan dongakan ini, terutamanya 7.1. Pertama sekali ialah kita harus memahami apa itu satah dan normal kepada satah. Okey. Baiklah. Sebelum ini Anda telah pelajari bahawa objek dalam 2 dimensi atau 3 dimensi, objek tersebut mempunyai permukaan rata atau permukaan melengkung bergantung kepada bentuk yang dimintalah, ataupun kadang-kadang kedua-duanya wujud dalam satu objek. Okey. Ini adalah kalau kita lihat silinder ini, yang ini merupakan permukaan melengkung dan ini adalah permukaan rata yang di atas dan di bawah. Untuk kon ini adalah permukaan melengkung dan ini adalah permukaan rata. Okey, bagi permukaan sphere tidak mempunyai permukaan rata, ia hanya mempunyai permukaan melengkung. Kita ambil contoh untuk objek ini. Objek ini menunjukkan satu sukuan silinder tegak. Maksud dia 1/4 daripada satu silinder. Dengan tapak mengufuk P, Q, R dan S. Dikatakan juga bahawa P, S, T, U dan P, Q, Q, R, T, U. Okey, kita dapat sini adalah permukaan rata dan yang ini Q, R, T, U adalah permukaan melengkung. Okey, permukaan rata ialah, sekali lagi cuba ulang, P, Q, R, S dan juga P, S, T, U. Okey, P, Q, R, S dan P, S, T, U. Ini dikatakan sebagai ini adalah tapak mengufuk, ini adalah satah mencancang dan kemudian ini adalah melengkung. Oleh itu, satah ialah permukaan rata pada satu objek. Ini adalah satah. Jadi satah ada dua jenis, sama ada dia mengufuk ataupun dia mencancang. Okey, terdapat 3 jenis satah, iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satu lagi yang tidak ditunjukkan di sini ialah satah condong. Satah condong tu dia lurus juga, cuma dia beginilah contohnya. Ini adalah satah condong. Condongnya dia miring. Dia tidak 90 darjah kepada satah yang mengufuk. Okey, itu adalah satah condong. Jadi satah ialah permukaan rata suatu objek. Terdapat tiga jenis satah, iaitu satah mengufuk, mencancang dan condong. Mengufuk yang begini, mencancang yang begini dan condong yang begini. Okey, kita pergi yang seterusnya. Perhatikan kepada prism di sini. Okey, di sini menunjukkan satu prism tegak dengan A, B, C, D adalah satah mengufuk yang di bawah lah, ya, mengufuk. Dan ABF, A, B, F adalah satah mencancang bersama juga dengan CDE. Ini juga satah mencancang 90 darjah. Kemudian B, D, C, E, F adalah
dan A, D, E, F adalah satah condong. Maksudnya dia ada degree tertentu kepada satah mengufuk. Kemudian kita dapat lihat juga bahwa garis FM adalah dan IN berserenjang dengan garis AB dan CD. Okay. Jadi garis FM dan IN dikenali sebagai normal kepada satah A, B, C, dan D. Tengok 90 darjah. Jadi itu adalah sebutan dia satah normal. Jadi oleh itu kita boleh katakan bahwa normal kepada satu satah ialah garis lurus yang berserenjang. Berserenjang ini maksudnya 90 darjah atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Jadi seperti ini, dia begini. Jadi yang ini adalah 90 darjah, ini adalah normal, okay, kepada satah yang ini. Begitu. Alright. Jika kita lihat contoh satu ya. Contoh satu ini pada muka surat, ini muka surat 170. Ini 170 untuk buku teks ya. Buku teks. TEKS. Oke. Ini adalah diberikan satu objek. Raja di sebelah menunjukkan kubus. Objek ini adalah kubus. Nyatakan normal kepada satah yang berikut. Mula-mula kita tengok P, Q, R, S. Kita pastikan, tentukan di mana kedudukan P, Q, R, dan S. Oleh itu, kita boleh katakan normal kepada satah P, Q, R, S adalah, ini adalah dia punya satah PU, kita mesti sebut U, P. Mesti daripada ini U ke P. Dia mesti begitu. Jadi kita sebut yang pertama adalah U, P. Kemudian yang kedua adalah VQ. Okey. VQ. Kita mesti sebut begitu. Tidak boleh sebut PU ataupun QP. Mesti daripada yang U kepada P, kepada satah itu. Kemudian untuk di sini juga, kita juga ada TS. Okey, kita juga ada TS dan WR. Itu adalah normal kepada satah P, Q, R, dan S. Untuk B, baik. PSTU, perlu kita tentukan di manakah satah PSTU itu. PSTU. Ini adalah satah mencancang. Jadi, untuk cari normal dia, kita mesti mencari yang 90 darjah kepada satah berikut. Jadi terdapat ada 4 garis yang normal kepada satah tersebut. Yang pertama adalah WT. Okay, jadi tulis sini WT. Lepas tu kita ada VU, kemudian QP dan juga RS. Okay, itu untuk B. Untuk C, RSTW. Kita tengok RSTW. Oleh itu, satah normal satah ini, normal kepada satah ini adalah yang pertama ada UT, kemudian VW, kemudian diikuti oleh PS, kemudian yang terakhir adalah QR. Okey. Yang ini adalah dia punya normal lah kepada satah tersebut. Dan terakhir kali di ya QRTU. QRTU. Okey. Iaitu P kepada V ataupun S kepada W. Okey, W kepada S pun boleh juga sebenarnya. RTU adalah yang pertama adalah PV dan juga SW. Okey. Jadi itu adalah normal lah kepada satah QRTU. Okey.
Kemudian cikgu akan bawa kamu semua untuk memahami apa itu unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon. Okey, katakan ini adalah objek yang hijau nih. Ini adalah normal. Maka ini adalah satah mengufuk. Maka kita boleh katakan unjuran ortogon bagi objek tersebut adalah QR. Okey, apa yang terletak di atas kertas. Okey. Bagaimana pula dengan ini? Sama juga cerita ya. Katakan objek adalah QP. Dan kita dapati bahwa normal QP ini kepada satah mengufuk adalah PR dan QS. Oleh itu, unjuran ortogon adalah S kepada R. Oleh itu, kita boleh definisikan unjuran ortogon yaitu sebagai image yang terbentuk apabila satu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang, yang ini berserenjang ya, dengan satah tersebut. Yang satah yang kita sebutkan itu adalah satah mengufuk ini. Okey, ya, ataupun kalau kamu boleh anggap juga kertas lah. Jadi ada beberapa cara step untuk kita melukis satu unjuran ortogon bagi mana-mana objek. Sama ada pada satah mengufuk ataupun satah mencancang. Masih ingat lagi ya, satah kita ada mengufuk, mencancang. Okey, seterusnya. Pertama sekali ialah kamu perlu kenal pasti jenis satah dan arah objek yang perlu dilunjurkan. Okey, kita ada satah mengufuk, satah mencancang. Okey, kemudian lukis garis normal. Ini penting dari semua bujur objek tersebut kepada satah yang maulah. Pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak. Ini ya, 90 darjah agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Kemudian ketiga, sambungkan titik-titik persilangan normal dengan satah untuk melukiskan bentuk unjuran ortogon. Dan terakhir sekali ialah lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang sisi. Okey. Itu adalah 4 step bagaimana untuk melukis unjuran ortogon. Okey, kita lihat contoh 4. Contoh 4 ini kita boleh dapat pada muka surat. Contoh 4 pada muka surat 1 MS174. Okey. Raja di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi 4 tepat A, B, C, D yang terletak pada satu satah mengufuk. Ini satah mengufuk. Okey. Permukaan A, B, K, L, G, F. A, B, K, K, L, G, F yang ni adalah kerat rentas seragam prisma tersebut. Sisi CF, A dan F dan juga B dan K adalah tegak. Ini maksudnya 90 darjah lah. Okay, yang ini pun sama juga. Lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada satah mengufuk sebagaimana dapat dilihat daripada arah Z yang ni ya. Okey, apa yang boleh nampak di sini. Jadi kalau boleh letak kamu punya mata di sini, apa yang kamu nampak di sini. Okey. Satah untuk ortogon ni dia hanya mengambil untuk satah mengufuk dan mencancang saja. Jadi untuk daripada Z, apakah pandangan kita? Kita akan nampak dia sebagai, kita tengok F, E, H, G, L, I, J dan K. Okey, untuk yang ini untuk B contoh ya, A, B, D dan C dia adalah bertindan dengan titik-titik F, E, J dan K.
Jadi kita boleh nampak dari atas begini. Oke, ini daripada ini ufuk, mengufuklah, kita melihat begitu. Daripada Z, kita lihat sini Z ya, sini. Nah, daripada mata kita lihat dari sini Z. Alright, seterusnya apa pula yang dilihat jika kita melihatnya dari X? Jika kita melihatnya dari X, kita akan nampak titik berikut. B, C, J, K, G, H. Oke. Dimanakala untuk L dan I itu dia bertindana. Jadi begitu juga dengan E dan D. Begitu juga dengan F dan I. Jadi kita akan dapat beginilah. Oke. Titik yang di hadapan hendaklah diletakkan di sini, di slash kemudian titik yang di belakang. Begitu juga convention untuk lukisan ortogon ini. Oke. Alright, bagaimana pula kalau kita melihat daripada sudut pandangan Y? Oke. Sudut pandangan Y mudahlah. Sudut pandang Y kita boleh nampak F, G, L, K, B, E. Oleh itu, kita tulis di sini, kita akan nampak begini. Di mana D dia akan di belakang E, C di belakang B, untuk J di belakang K, dan I di belakang L. H di belakang G dan I di belakang F. Jadi kita akan dapat begini bentuk. Jadi kita sudah melukis ortogon itu kepada satah mencancang atau mengufuk berdasarkan soalan yang telah diberikan ini. Oke. Jadi untuk latihan hari ini lihat pada muka surat uji minda 7.1. 7.1 ini pada muka surat 7.1 ya. 7.1 B. Oke. 7.1 pada muka surat MS buku teks 178. Jadi buat soalan 3 soalan ini 1, 2, dan 3. Nomor 1 dikatakan bahwa setiap objek di bawah terletak pada satu satah mengufuk. Semuanya diletakkan di atas satah mengufuk. Lukiskan unjuran ortogon bagi setiap objek tersebut pada kita ikut ini dia punya apa yang diminta lah. Yang ini adalah yang diminta. Bagaimana kamu boleh nampak dari sini dan sini. Oke. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.